mempersilakan Yang Berhormat Tenggara untuk membuka tirai perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana beri ruanglah kepada Tenggara untuk bahas rang Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2024. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada KKM dengan usaha untuk meminda Akta 342 ini, dan saya beranggapan ialah berlaku pada masa yang tepat dan memang semestinya lah mendapat persetujuan daripada majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Pindaan ini dibuat bagi mengemas kini dan menambah baik dan mengambil langkah bersiaga, memiliki daya tahan, menangani kelompangan yang wujud dan memastikan kesinambungan, keberkesanan penguatkuasaan Akta 342 menghadapi segala bentuk penularan wabak penyakit di masa hadapan. Sebelum ini, negara dan dunia berdepan pandemik COVID-19 yang memberi kesan yang amat mendalam kepada masyarakat. Julai 2024, 5,306,070 kes COVID-19 dan 37,350 kematian dan memberikan kerugian berbilion ringgit. Negara sekali lagi digemparkan dengan pengicaran kecemasan kesihatan global, iaitu melibatkan penularan wabak cacar monyet Mpox oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 14 Ogos 2024 yang lalu. Berikutan lonjakan kes di Republik Demokratik Kongo. Ancaman penularan ke negara-negara jiran juga berkemungkinan. Tuan Yang di-Pertua, walaupun jumlah kes Mpox ini masih rendah dan terkawal, kita tidak boleh memandang ringan situasi ini. Data KKM setakat September 2024, 10 kes Mpox dilaporkan tanpa sebarang kematian dilaporkan sejak Julai 2023. Terdapat peningkatan kes di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand. Sebanyak 827 kes Mpox dilaporkan, termasuk 11 kematian sejak Januari 2022. Pastinya ini menimbulkan kebimbangan kerana Thailand dengan kita ni dekat saja. Penyakit berjangkit ini bukan hanya COVID-19 seperti saya sebut tadi, dan penyakit-penyakit lain juga yang telah sebati dalam kehidupan masyarakat sekian lama mampu menyumbang kepada kadar kematian juga seperti demam denggi dan kepialu. Sudah tentulah pindaan ini dapat berikan satu penambahbaikan di masa akan datang. Penting bagi mencegah penularan, dapat mengurangkan kos perawatan dan juga kematian dan kehilangan nyawa. Tuan Yang di-Pertua, terdapat 4 perkara Tenggara ingin sentuh terhadap pindaan Akta 342 ini. Yang pertama adalah Seksyen 14A yang baharu. Tenggara sambut baik pengasingan dan pengawasan, namun subseksyen 2 yang disebut dengan seseorang pegawai diberi kuasa boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memastikan perintahnya dipatuhi. Jadi ini kita minta didefinisikan dan diberikan limitasi tertentu berkaitan dengan perkataan kekerasan yang digunakan. Disebut dalam akta yang mampu mengundang keresahan kepada masyarakat untuk kita mengelak bagi disalahguna dan dibangkitkan oleh masyarakat. Dan mohon juga kepada KKM beri penjelasan rangka garis panduan yang jelas, apakah mekanisme yang digunakan bagi mengukur kekerasan yang dilakukan, melangkaui limitasi atau tidak, dan siapakah pegawai yang diberikan hak dan kuasa untuk melakukan kekerasan yang dimaksudkan. Penghidap satu penyakit, kita ingat, bukanlah seorang penjenayah. Kita tidak mahu melihat stigma dan sebarang penganiayaan berlaku kepada mana-mana pesakit sehingga mampu berlakunya kemudaratan lain. Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua adalah berkaitan dengan Seksyen 15A baharu, iaitu perintah bagi maksud pengesanan dan pemantauan. Tahniah KKM manfaatkan penggunaan teknologi baharu seiring dengan peredaran masa kemajuan berterusan dalam teknologi penjagaan kesihatan dan manfaat teknologi digital, menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden, selaras dengan apa yang ditulis dalam buku putih kesihatan. Melalui peruntukan baru ini, pegawai yang diberi kuasa perintah seseorang untuk memakai apa-apa bentuk peranti pengesanan dan menggunakan apa-apa aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital yang diperkenalkan. Tuan Yang di-Pertua, Tenggara mohon KKM menggariskan panduan, nyatakan maksud yang jelas, individu, situasi bagaimana yang perlu untuk memakai peranti pemantauan ini. Apakah jenis peranti yang dipakai dan adakah hanya untuk mengesan pergerakan semata-mata. Dunia teknologi ini bergerak pantas, terdapat peranti pemantauan pesakit jauh, mampu monitor tanda-tanda vital dan status kesihatan pesakit, dan ia juga mampu mengurangkan kos kerajaan. Bagi teknologi digital, adakah aplikasi MySejahtera digunakan kembali atau diwajibkan semula untuk pemantauan penyakit berjangkit bukan hanya COVID-19? Terima kasih Puan. Terdapat 36 penyakit berjangkit dan ia terus-menerus berada di sekeliling, di sekitar kita pada hari ini. Adakah suatu aplikasi baru akan dibangunkan bagi menggantikan MySejahtera? Penggunaan teknologi Artificial Intelligence AI misalnya, peralatan bantuan kecerdasan buatan mampu membantu tugasan termasuk juga pemantauan penyakit.
adakah Seksyen 15A Akta ini juga ada mengambil kira perkembangan penggunaan teknologi baharu serta artificial intelligence dalam pengesanan penyakit-penyakit. Tuan Yang di-Pertua, yang ketiga adalah berkaitan dengan berkaitan dengan Seksyen 21A baharu, kuasa ketua pengarah. Yang ni last lah. Tenggara merasakan kuasa yang diberikan kepada ketua pengarah yang disebut sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kuasa untuk mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara kepada mana-mana orang atau golongan orang dan pengamal perubatan untuk mengambil apa-apa langkah. Kuasa yang diberi terlalu luas dan tiada limitasi, mampu mengakibatkan salah guna. Kuasa berlakunya pertindihan percanggahan dengan kuasa Menteri Kesihatan. Negara kita bukan sentiasa berada dalam keadaan darurat. COVID-19 misalnya, mungkin ada keperluan diberi kuasa yang lebih untuk buat keputusan. Keadaan yang biasa, apakah masih lagi ada keperluan tersebut? Kuasa ketua pengarah ini, kementerian perlu meneliti, kenal pasti dan meraihkan secara terperinci skop kuasa, menyenaraikan secara terperinci skop kuasa, keputusan, langkah-langkah, peraturan kawal seli yang diperlukan serta arahan yang boleh dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan supaya tidak disalahguna. Tuan Yang di-Pertua, mungkin setiap pandemik berbeza, kita dapat letakkan satu pengukur aras, bentuk satu community panel, melibatkan semua pemegang taruh di dalam satu jawatankuasa yang terdiri daripada mereka yang kompeten dan berkelayakan untuk buat sama-sama keputusan bagi mengurangkan apa-apa stigma dan persepsi yang negatif kepada masyarakat. Itu saja, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong.